Jadi untuk pagi ni kita akan sudah ada app. Okey, Alhamdulillah. Okey, ada yang dah ada apps. Tapi misal kata kalau ada orang yang tak ada apps lagi, wah, okey. Ramai yang dah ada. Cun, okey. So kalau ada problem dengan aplikasi kita, kiranya macam tak tahu kita nak download kat mana, okey, jangan risau sebab kali ni kita akan bantu daripada A sampai Z lah. Daripada macam mana kita nak dapatkan apps mesin kira kita sampai kita boleh upload produk. Okey, izinkan saya untuk saya share skrin saya terlebih dahulu. Okey, jadi seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan nampak dekat skrin sekarang, jadi ini adalah telefon saya lah. Sekiranya kalau ada soalan, ada apa sebarang orang kata kemusykilan, boleh terus buka mikrofon, kita meriahkan lagi kita punya webinar, ataupun boleh terus tanya dekat chat box sebab nanti kita akan ada our team yang boleh reply kat sana lah. Jadi macam mana kita nak download apps mesin kira, sebab saya just macam nak start daripada awal. Ini saya akan go through laju lah. Okay, kita kena ke Google Play Store. Jadi seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan nampak, Google Play Store adalah yang hujung di belah kanan bawah tu. Tekan sahaja. Dekat sini kita boleh type mesin kira. Okey, type mesin kira dan ini dia. Kita adalah yang nombor 2 ni, yang MK. Ini adalah logo kita lah, simbol kita. Jadi buat mereka yang baru nak install, dia akan tekan, dia ada button tulis download dan install. Manakala kalau macam untuk saya dah ada apps ni, saya boleh terus tekan open. Alright, okay. So kita tekan saja open. Okay, jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau ada soalan boleh buka saja mikrofon. Tak ada masalah, boleh terus tulis dekat chat box juga soalan. Alright, okay. Tapi apps belum boleh buka, asyik loading saja. Okay. Puan Aina gunakan telefon baru kan? Sebab saya difahamkan kalau guna telefon baru tu dia memang problem sikit. Bukan problem yang kali pertama sahaja. So kalau dia ada lambat sikit loading ataupun dia tak buka-buka, difahamkan tuan-tuan dan puan-puan perlu tutup balik telefon, restart balik. Restart balik. Ataupun kalau ada problem juga, uninstall the apps and install semula. Okey, baik. Okey, so kat sini saya tunjukkan macam mana kita nak upload produk. Sama ada produk tuan-tuan dan puan-puan ada barcode ataupun tak ada barcode. Jangan risau. Okey, ada banyak produk yang saya telah upload. Ini saya punya katalog lah. Jadi sebab saya jual kedai runcit, saya buka kedai runcit. Jadi pelbagai produk yang saya upload lebih daripada 1,000. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada produk yang lebih daripada 1,000, 2,000, 3,000, ada masalah untuk nak upload satu-satu, jangan risau. Boleh let us know. Boleh bagi tahu kami yang berada di mesin kira, any of our teammate. Nanti boleh maklumkan, boleh tak kalau tolong saya untuk uploadkan produk. Tak ada masalah. Kita boleh bantu sebab the produk bila banyak, kita fahamlah dia punya proses tu akan mengambil masa yang lama. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok saya punya produk ni dah banyak. Tapi macam mana produk saya pun banyak, produk tuan-tuan puan-puan pun banyak. Macam mana nak upload? Okey, jadi kalau tengok dekat skrin, ada satu butang T warna orange dekat bawah tu. Butang T tu menunjukkan butang tambah. Jadi tambah kat sini. Tambah dekat sini, kita tekankan. Jadi dekat sini dia akan keluar macam ni. Add new product. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan produk yang ada barcode, saya tunjukkan dahulu cara kita isikan produk yang ada barcode. Okey, jadi nampak tak produk code ataupun SKU tu dekat sebelah kanan tu ada 3 titik warna orange. Okey, 3 titik warna orange ni kita tekan sahaja dan dia terus akan keluar kamera. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, saya halakan tangan saya. So ini adalah kamera saya. Jadi halakan dekat produk yang tuan-tuan dan puan-puan nak jual, produk puan. Okay, halakan dekat barcode. Dia terus akan isikan tuan-tuan dan puan-puan punya SKU. Ini kalau ada, orang kata kalau ada barcode lah. Kalau tak ada barcode, jangan risau. Saya tunjukkan cara kedua. Okey. Jadi produk name disebabkan dekat saya sekarang ni saya ada antiseptik ataupun orang kata disinfectant, barang orang kata barang yang untuk COVID dan sebagainya ni kan. Okey, dan sebab saya guna this product, saya upload this product lah. Nama produk. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jual pisang goreng, tekan pisang goreng. Okey, tapi kalau macam pisang goreng tak ada barcode. Jadi saya letakkan dulu produk yang ada barcode lah. Contoh macam pemadam, contoh macam
apa-apalah yang sabun ke yang ada barcode kan, shampoo dan sebagainya, tekankan sahaja dekat sini, tulis produk ni tu. Saya tekan Dettol sebab Dettol jenama disinfectant. Okey. Jadi Dettol disinfectant ni macam spray-spray itulah. Okey. Jadi ada orang yang tanya saya, Karina, product description tu macam mana? Okey, kalau nak tahu product description ni lebih kepada kalau produk tuan-tuan dan puan-puan ada perasa, ada perisa, lepas tu ada warna, ada saiz, orang kata lebih spesifik. Contoh macam saya punya Dettol ni tak ada perisa. Jadi saya kosongkan sajalah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan jual goreng pisang, jual puding, jual roti, jual kek. Contoh kalau kek, orang kata kek marble. Kek marble pun ada beberapa perisa. Tak ada masalah. Boleh tulis kat atas ni kek marble, kat bawah ni pandan. Okey, nanti save yang lain pula. Yang bawah ni adalah kek apa? Apa orang kata kek marble perisa coklat. Macam tu. Jadi saya tak perlu tulis dah. Okey, kategori. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sambil kita buka webinar, sambil boleh buka kita punya apps terus. Jadi kalau ada masalah, boleh bagi tahu dekat chat box ataupun buka mikrofon ya. Okey. Kalau tengok dekat kategori sekarang, ada macam-macam kategori. Beratus-ratus dah kategori. Ini saya buat sendirilah. Okey, jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau buka telefon sekarang, masih kosong. Betul? Jadi bila kosong, saya nak ajar satu. Buka dekat add new kategori, di mana yang bold punya tu, add new kategori, tekankan sahaja, nanti dia keluarkan macam ni. Jadi bila dekat sini, tuan-tuan masukkanlah, ada orang, dia punya perniagaan dia banyak. Dia jual alat tulis, dia jual apa? Produk tenusu, dia jual aksesori kereta at the same time dalam pada masa yang sama. Jadi kategori ini membantu untuk kelaskan produk-produk yang tuan-tuan dan puan-puan akan jual lah. Okey, suka untuk saya ingatkan aplikasi ni kita akan gunakan bila bila kita gunakan aplikasi ni, kita gunakan apps kita bila kita sebagai seller, sebagai peniaga, kita jumpa customer. Ini adalah business to, orang kata seller to customer. Okey. Jadi kategori ni kita tambah. Kalau saya buat produk tenusu. Produk tenusu ke, ataupun saya letak alat kesihatan ke, alat kesihatan. Okey, tak kisah. So, apa-apa saja yang tuan-tuan dan puan-puan nak masukkan orang kata apa ni kategori, masukkan saja. Okey, kita save kategori. Jadi bila tekan save kategori, kita akan save kategori yang kita masukkan tadi lah, dan secara automatically-nya, secara automatik dia akan masuk dalam bahagian kategori. Okey, successfully. Jadi bila dah successfully, maksudnya Puan, kategori tu tak boleh susun ikut alfabet ke? Okey, kalau untuk kategori ni, dia tak akan susun ikut alfabet. Tapi nanti saya tunjukkan, nanti kita punya produk tu kita susun ikut alfabet. Nanti Puan tak ada keliru lah. Bila buka kita punya katalog nanti, dia akan start daripada A, daripada nombor A sampai Z. Okey, nanti saya tunjukkan. Okey, jadi bila dah masukkan add new kategori, tekan kategori apa nak letak. Contoh saya letak beverage. Okey, apa yang saya perasan, saya punya telefon dia macam lambat sikit. Dia portray lambat sikit. Alright, okey. Ini untuk produk yang berkod. Produk yang tak ada kod, jangan risau. Kejap lagi kita tunjuk. Okey, jadi ini kalaulah tuan-tuan dan puan-puan, ada yang buka spa, buat perkhidmatan, ada yang buat gunting rambut, fotografi, tak ada masalah. Boleh tekan dekat servis produk, tik servis produk dan unlimited stock. Kalau tuan-tuan dan puan-puan punya produk tu ada, kiranya tangible, memang kena kira stok, untick unlimited stock tu. Jangan tick. Sebab servis produk ni kenapa dia tulis unlimited stock? Sebab apa? Sebab benda ni kita nak kira. At the end of the day, kita nak kira stok kita. Contoh jual kuih raya, saya repair phone macam mana sis? Oh, okay. Repair phone ni of course dia ada macam-macam. Dia sebab dia servis. Jadi nanti Encik boleh tick dekat sini servis produk. And boleh tulis dekat sini no price cashier key in. Okay, tick dua-dua. Okay. Bila no, okay. Kalau untuk telefon setahu saya, kalau saya pergi servis telefon ataupun saya pergi baiki telefon, contohnya ada benda, ada servis yang dia memang dah net price. Betul? Bila net price, jangan tekan no price. Tuliskan sahaja sales price kat sini. Contohnya macam orang beli kita punya screen protector, satu hal lah produk screen protector. Kalau orang cakap, Karina boleh tak tolong pasangkan screen protector?
Jadi dekat untuk JPhone Tech, siapa yang buat perkhidmatan, tik saja service produk dan unlimited stock. Kalau ada produk tu fixed price, jangan tekan no price. Tapi jangan tekan no price. Tapi kalau ada produk tu kiranya ikut gram, ikut kilogram, ikut model, dia berubah-ubah. Boleh jadi RM15, boleh jadi RM20, tik no price. Okey? Okey. Jadi dekat sini saya terpaksa sebab saya buat contoh saya jual disinfectant. Kan Dettol ni memang ada. Okey, dan memang ada stok. Okey, sales price ni penting Okey, sama-sama tak ada masalah. Okey, sales price ni adalah harga yang kita jual produk kepada customer. Termasuk semua kos pembuatan dan untung. Kalau saya jual Dettol ni RM12, makanya RM12 lah saya letak. Okey, kalau RM12.90, RM12.90. Okey, kalau cost price ni macam mana pula Karina? Cost price ni jual kita kata produk yang kos pembuatan dia. Contohnya saya cakap Dettol ni sebenarnya RM10. RM2 tu saya ambil sebagai untung bersih. Orang kata kalau berniaga tak ambil untung, baik bersedekah, betul? Jadi dekat sini cost price ni kita letak harga pembuatan lah. Harga yang kita tak letak dengan untung sekali. Jadi setiap kali customer ada beli produk ni, RM2 dah dikira sebagai kita punya untung bersih. Initial stock. Initial stock ni macam mana pula? Initial stock ni adalah seperti, kita tahu sekarang ni stok yang ada dengan kita. Jadi saya cakap Dettol ni ada 100 unit dengan saya. Jadi kalau 100 unit, tekan 100 unit. Nanti bila ada orang beli saja, dia akan tolak 1. Bila ada transaksi, dia akan tolak terus 1, 2 dan 3. Kalau ada 3 orang beli, 3 lah ditolak. Okey. Jadi tekan new product, tik kat new product ni. Okey, and then tekan paid using ni, always tekan cash. Always tekan cash. Jangan terlepas. Okey? Walaupun kita tekan cash, kita boleh terima customer punya payment melalui kad dan juga online. Tapi kita nak cash juga. Jadi kena tekan cash. Okey, nampak tak T tambah bawah tu? Itu adalah gambar. Jadi gambar, pilihkan saja produk yang tuan-tuan dan puan-puan nak masukkan. Contoh macam saya dah ada gambar dekat dalam galeri, saya pilih saja. Tapi kalau tak ada dalam galeri, tangkap direct pun tak ada masalah. Tangkap cantik-cantik sikit ke, macam tu. Contoh saya tangkap cantik-cantik. Okey, saya tangkap. Lepas tu nanti saya tekan tik, dia pilih kat dalam galeri. Okey. Pilihkan sajalah kalau ada keropok pisang. Okey, save product. Bila dah habis, tekan save product. Okey, jadi kenapa saya tak boleh save product? Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, bila SKU dah ada dekat dalam ni, dia tak boleh masukkan. Maksudnya, kalau contohlah tuan-tuan dan puan-puan risau, alamak, produk ni saya dah masukkan ke belum? Bila ada barcode, lagi bagus. Sebab bila kita scan, kita tengok, lah produk ni kita dah upload rupanya. Jadi tak perlulah. Jadi sebab rupanya produk ni dah upload, kita dah tak ada masalah. Produk ni dah ada dalam katalog kita. Okey, okey. Puan, saya berniaga printing gambar dan ada buat COD. Macam mana nak buat payment kredit dulu? Nanti dah buat key in customer, dah buat payment. Okey, untuk macam mana saya nak sebut ya? Gisagil ke? Macam tu ke? Okey, so kalau untuk puan ni, boleh tak puan ingatkan saya sekejap lagi? Kejap lagi saya nak buka pasal invoice. So puan jangan buat receipt tapi puan buat invoice. Kejap lagi saya tunjuk macam mana nak buat. Okey? Boleh ke puan ingatkan saya? Sebab yang ni kita ambil untuk produk yang biasa dahulu. Untuk puan ni lebih kepada servicing yang orang bayar partially. Okey, puan ingatkan saya. Terima kasih. Okey. Jadi dekat sini saya get back to produk yang tak ada barcode. Kita letak sahaja nombor apa-apa saja. Okey, by key screen telefon contohnya, saya letak Samsung. Okey. Kat sini saya letak sales price sebenarnya by key telefon 100. Cost price saya ambil RM20. RM20 pula. RM20 saya ambil untung. So sebenarnya dia ada RM80 lah. Okey, initial stock disebabkan skrin tu ada dekat saya hanya 10 unit. 10 unit sahaja. Kat sini kita tekan cash dan dekat sini remove, kita letak gambar yang bersesuaian lah. Contoh ini ada telefon Samsung, saya tangkap dengan gambar telefon Samsung. Okey. So ini adalah skrin telefon Samsung. Contoh contoh. Save product. Okey. Jadi bila kita save produk, dia akan keluar dekat sini. Katalog kita yang banyak-banyak produk ni. Okey, yang tadi yang tanya saya, Karina, kalau kalau boleh susun alfabet tak? Sebab produk kita ada banyak sangat ni. Macam mana nak susun? Okey, jangan risau. Dekat atas tu, boleh tekan dekat bahagian corong tu. Corong tu sebenarnya menunjukkan filter lah. Okey,
Jadi filter ni boleh show product only, show product with stock, show service only. Saya kebanyakannya saya suka untuk show product only. Show product only ni untuk kita nampakkan produk sahaja. Dia tak serabut sangat. And then sebelah kepada corong tu tekan, kita boleh sort. Sort ni filter by alphabet, by price, by quantity. Kiranya kalau nak sort by alphabet, nombor 1 A sampai Z dia akan susun lah. Tapi kalau price, dia akan ambil yang paling murah dulu ke mahal. Kalau quantity, yang tak ada quantity paling sikit sampailah paling banyak quantity. Dia akan susun macam tu. Okey. Ini saya tunjuk kita letak apps kita ni, telefon kita ataupun tablet kita dekat meja cashier. Lepas tu ada orang datang dekat cashier, ada orang tanya, Karina, ini sahaja barang saya, tolong kirakan. Okey, kita tengok produk apa yang dia beli. Dia beli apa? Dia beli air ke? Okey, kita type saja air kat atas tu, tekan air. Okey, dia beli apa lagi? Dia beli baiki Samsung punya screen. Jadi kita tekan screen. Baiki screen pula. Okey, kita tick baiki screen. Okey, dia beli apa lagi? Dia beli puding. Ada tak puding? Okey, puding tak ada. Lepas tu dia beli tisu. Okey, tisu ada. Okey, kita type tisu, keluar. So, tekan sahaja produk-produk apa yang dia beli. Okey, faham 90%. Okey, Alhamdulillah. Alright, okay. So next, bila kita dah tengok customer punya barang-barang yang dia beli, kita pergi dekat bahagian bawah tu, nampak tak ada bahagian basket? Tekan dekat basket. Basket ni akan menunjukkan produk-produk yang customer beli. Oh, okay. Sebenarnya, okay. Puan Su rupanya ada beli 3 produk. Contohnya macam ni. Jadi kalau nak bagi diskaun macam mana? Okay. Kalau nak bagi diskaun dekat bahagian produk, satu produk, tekan saja dekat produk yang nak bagi diskaun. Contoh Puan Su rapat dengan saya. Saya kata Puan Su selalu beli dekat saya. Saya nak bagi 20% lah dekat air mineral. Okay, air mineral tu tekan 3 titik. Tekan saja dekat add discount. Nanti dia keluar add discount. Okay. Add discount. Kalau add discount ni nak letak by amount pun boleh. Nak tolak 20 sen pun boleh. Tekan 20 sen lah. 0.20. Kalau nak tolak 20 sen. Nanti after discount jadi RM2.8. Tapi kalau nak buat by percentage pun boleh. Kita buat 20%. Jadi RM2.4. Tak ada masalah. Ini kalau kita nak bagi discount. Kalau nak tambah bayaran. Okay. Kalau nak tambah bayaran maksudnya macam mana Puan nak tambah bayaran tu? Boleh spesifik kan? Okey. Okey, ini kalau kita nak kurangkan, betul? Macam customer datang selepas waktu bekerja. Oh, okey. Kalau macam tu, tak ada masalah. Kejap lagi kita buat macam ni. Okey. Kat sini, okey. Kejap lagi saya tunjuk macam mana kita nak tambah, orang kata tambah remark. Okey. Kat sini, siapa yang tanya tadi? Okey. Okey, Gisagil. Betul ke saya sebut ni? Okey, tekan saja dekat 3 titik belah kanan ni. Nampak tak add remark? Add remark ni sebenarnya, tulis kat sini. Boleh tulis kat sini tambah berapa ringgit nanti. Tambah RM20 selepas datang kedai tutup. Tak ada masalah. Boleh je tekan kat sini. Okey. Okey. So dekat sini, dekat receipt remark ni tulis saja macam ni. And nanti add remark. So nanti bila add remark ni, nanti dekat receipt tu pun dia akan tulis, bukanlah akan tulis, ada transaksi dan data yang kita simpan tu, oh kenapa tiba-tiba bulan ni lebih RM20 sedangkan sepatutnya RM100 je kita dapat. Rupanya RM20 lebih tu kita tengok balik, oh ada remark. Remark ni adalah catatan tambahan lah. Oh rupanya, sebab ada seorang tu dia datang lepas working hour kita. Kita pun macam kesian, tapi kita pun macam OT untuk kita, so kita letaklah RM20 macam tu. Okay, tulis macam ni. Nanti dekat key in nanti boleh tambah key in. Key in harga. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak sekarang ni, dekat atas sekali, boleh nampak total 3 items adalah bersamaan dengan RM109. Okey, jadi pergi dekat bahagian kanan, bawah sekali, dia dah kirakan RM109. Okey, RM109. Sepatutnya RM109 tepat-tepatlah kita key in. Okey, kalau tadi macam Puan Jisagil tadi kata, kita tambah RM20 tambah bayaran sebab dia datang waktu lepas kerja. Jadi tambah sajalah, tak ada masalah pun. 129. Tik saja kat sini. Sini penting ya. Jangan risau sebab kalau kita terkurang, dia akan bagi tahu. Contoh saya letak sepatutnya RM109, saya letak RM90. Contoh saya tertinggal 1. Okey, kita tekan cash. Selalunya dia akan keluar. Okey.
Kalau kita tekan confirm, dia akan tulis situ, insert amount is too low. Dia lambat sikit keluar dekat skrin. Nampak tu, inserted amount is too low. Kalaulah takut dekat cashier tersalah tulis, kalau terlebih tu risau juga sebab terlebih kita tak akan bagi tahu. Tapi kalau terkurang kita akan bagi tahu supaya seller tak rugi. Jadi kalau macam untuk Puan Jisagil tadi, kata nak tambah RM20, tekan di 129 tak ada masalah. Okay, tapi sekarang ni normal, kita letak di 109 sebab itu harga dia. Okay, change payment method. Sekarang ni untuk tuan-tuan dan puan-puan yang lagi-lagi dapat kita punya geran yang boleh gunakan kita punya QR, My Debit dan juga Duit Now. Yang bawah-bawah tu tidak akan bercahaya lah. Tidak akan kita activatekan. Dekat atas saja Cash, Duit Now dan My Debit. Sebenarnya kenapa kita bagi 3 ni je? Sebab rakyat Malaysia memang banyak bayar pakai 3 ni je. Tak ada masalah. Duit Now tu sebenarnya dia dah cover untuk macam-macam QR code dah. Tak ada masalah. Okey. Karina, saya nak bayar pakai My Debit lah. Boleh tak customer nak bayar pakai My Debit? Tak ada masalah. Kita tekan dekat My Debit. Nanti saya tunjukkan cara pembayaran tu. Tekan My Debit. Halakan saja kad debit customer dekat belakang telefon. Okey. Kalau Duit Now pula, kita tekan dekat Duit Now. Nanti dia akan keluar dia punya QR code. Okey. Sebab yang dekat sini, saya punya problem punya telefon tak baiki lagi ni. Ini telefon saya. Sekejap minta maaf. 109. Okey. Jadi kalau kita tekan dekat Duit Now, dia akan keluar QR. QR code ni sebenarnya channel kepada customer. Bukan customer lah. Kepada seller punya account. Jadi kalau siapa-siapa, customer scan, terus dapat duit kat situ. Okey, sekarang saya tunjukkan bahagian cash dulu. Saya tekan cash. Okey, saya tekan cash sebab customer nak bayar pakai cash. Lepas tu tekan dekat bahagian confirm. Okey, dekat confirm ni nanti kita akan generate receipt. So receipt dah siap. Tadi macam ada orang tanya, Karina kalau nak bagi 20, nak charge RM20 lebih boleh tak? Jadi tambah remark tu, tak ada masalah. Dekat receipt pun nanti akan ada tambahan remark tu. RM20 tu tambahan sebab apa? Ni sebab menu. Macam tu. Okey, siapa yang tak boleh guna lagi tu kebanyakannya sebab tak link dengan bank. Jadi macam mana nak linkkan dengan bank tu, kita punya pihak customer service akan minta beberapa dokumen untuk kita akan activatekan. Jadi activation tu akan worth sampai 14 hari lah. Kadang-kadang selama 14 hari kita nak tunggu bank activate. Jadi untuk pertanyaan activation Duit Now dan My Debit, boleh apa orang kata follow up status dengan kita punya team mesin kira. Ni boleh? Oh, Tashengo. Kejap saya cuba guna Tashengo punya. Tashengo e-wallet. Okey. Okey. Yang lain. Okey. Okey. Jadi saya tunjuk visa pula. Okey, contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, ini apa yang kita boleh tunjukkan dahulu. Contohnya kalau untuk Touch and Go e-wallet, dia akan keluar macam ni lah. So nanti Touch and Go e-wallet dah tak perlu nak print-print dekat kedai. Tunjuk sahaja benda ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus scan. Customer boleh scan. Macam mana nak edit letak nama kedai dan alamat kedai? Oh, okay. Nice question. Okay. Nah, okay. Kat situ saya tunjukkan. Siapa yang baru masuk tadi? Puan Era. Okay, selamat datang. Jangan risau kita ada link yang kita boleh share nanti kalau tertinggal. Okay, soalan yang cantik Puan Nurul. Dekat sini, boleh pergi dekat bahagian atas sekali. Nama dia Demo Friday Admin tu sebab tu nama saya punya kedai. Okay, tuan-tuan dan puan-puan punya nama dekat atas tu adalah berbeza lah. Okay, jadi bila dekat sini tekan dekat Demo Friday Admin. Dekat sini nanti edit profile. Jadi bila edit profile ni, bila tuan-tuan dan puan-puan letak email, nama company dan juga apa orang kata nombor telefon, semua-semua benda ni akan tertukar dekat receipt. Okey, tapi macam mana nak tukar logo dekat receipt? Okey, Puan Nurul sekejap. Saya akan tunjuk merchant dashboard sekejap lagi. Saya tunjukkan macam mana nak tukar logo. Sekejap, logo. Sebab tadi pun ada tanya pasal invoice. Okay, invoice logo. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okey. Jadi dekat sini saya cepat-cepat tunjuk. Okey, tadi kita punya customer dah datang. Dia dah beli apa semua. Kita nak tengok dia punya receipt. Boleh pergi dekat bahagian receipt. Boleh tengok. Apa-apa yang jatuh bawah offline receipt adalah receipt yang gagal. Kiranya receipt gagal ni macam mana? Kalau diorang bayar pakai QR, wifi tak elok tiba-tiba. So dia akan jatuh dekat bawah ni. Dekat offline receipt. And
sekiranya kalau customer beli produk yang macam kiranya kita tersalah key in dan sebagainya, bukan tersalah key in, tapi product number tu is not found, dia akan keluar macam tu. Okay, jadi offline receipt adalah transaksi yang gagal, yang tak jadi. Online receipt is actually the receipt yang successfully happened lah. Semua ni yang tuan-tuan dan puan-puan dapat duit, kiranya kalau orang bayar pakai QR kan sekarang, orang bayar pakai scan apa semua, takkan nak suruh customer tunjuk bank account tolak tak? Takkan. Kita tengok dekat bahagian receipt kita tengok, oh dah upload. Okay, settle lah. So kiranya dah terima. Okay, Karina, boleh tak kalau kita nak print receipt tu balik? Tak ada masalah, tekan kat receipt tu. Tekan dekat bahagian orange bawah. Kita boleh print receipt balik dan kita boleh refund. Refund ni macam mana? Kalau ada orang, dia bayar pakai card, dia bayar pakai QR, kita tekan dekat refund ni, nanti customer tu akan dapat balik dia punya duit. And then receipt tu pun automatically akan dijadikan sebagai receipt yang cancel lah. Macam tu. Okay. Selain daripada tu, last but not least, saya nak tunjukkan report. Report ni adalah kita nak tengok hari ni, harian punya total sales. Okey, barang apa yang terjual, berapa persen. So, barang apa yang laku, barang apa tak laku. Tengok dekat total sales, dia akan lebih spesifik. Pada pukul 11, ada 7 barang yang dah jual. Okey, tengok semalam. Kita main je dekat bawah tu, ada arrow. Wow, semalam ada lagi banyak sales rupanya. Okey, jadi tak ada masalah. Dekat 3 titik atas tu boleh tengok today, this week. Nak tengok bulanan. Okey, tak ada masalah. Tengok bulanan. Ini adalah bulanan untuk apa? Kita kata sales bulanan untuk hari ni lah. Untuk Disember. Sampai setakat ni, sampai 6 hari bulan. And then top product kita boleh tengok. Oh, rupanya produk apa tu warna merah. MB Pure tu paling banyak orang beli. Okey. Ini adalah sebagai, saya dah try masukkan nama kedai dan alamat pun tak boleh puan. Okey. Sekejap lagi saya tunjuk dekat puan macam mana kita nak edit lagi ni. Kejap puan Nurul. Sekejap. Okey, ni last. Saya nak tunjuk share my shop. Share my shop ni tuan-tuan dan puan-puan siapa yang dapat telefon tak dapat ciri ni. Tapi sesiapa sahaja yang berminat boleh bagi tahu. Share my shop ni seperti apa? Share my shop ni seperti kita menjual kita punya produk ke katalog. Kita jual kepada customer kita dalam bentuk link. Dan bila dalam bentuk link kita share macam ni, customer tekan, customer boleh beli terus. Directly buy. Okey, so dekat sini kita akan buat. Okey, so nanti Puan Nurul saya tunjukkan macam mana kita nak ubah nama dengan logo ni. Sekejap ya. Okey, so kita ada banyak produk ni. So saya sebagai customer, saya tekan saja saya nak beli Milo kotak. Saya nak beli Milo kotak ke? Milo kotak ni contohnya tak terjual lah ni sebab tak bagi. Kiranya kalau boleh sentuh, contohnya macam Starbucks Pirate ni, tekan sahaja contohlah. Okey, boleh beli 2. Boleh beli 3. Maksudnya ada stok. So kita boleh buy now. Buy now. Customer boleh check out sekarang. Macam Shopee. So nanti at the end of the day, boleh dia nak pilih COD ataupun pick up. Ini untuk e-store lah. E-store ni kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat. Okay. So saya sekarang saya nak tunjuk soalan tadi. Soalan daripada siapa lagi? Okay. Google. Ini semua orang boleh buka. Semua free. Ini sebenarnya, okey tadi kan saya cakap apps ni adalah untuk customer dengan kita. Tapi bila dah habis hari, dah habis hujung minggu, dah habis bulan, nak tengok kita punya sales lagi secara critically macam mana, kat sini. Buka Google, type mesin kira. Mesinkira.io. Okey, tekan dekat atas ni mesinkira.io. Ini dia keluar website kita. Ni apa yang tuan-tuan dan puan-puan dah dapat lah. Okey, dekat atas ni nampak tak merchant login? Jadi merchant login ni tekan merchant login, masukkan email dan password yang macam mana tuan-tuan dan puan-puan masukkan dalam kita punya apps. Tekan sign in. Ini free tau. Semua orang boleh dapat. Okey. So nampak tak tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sales secara total sales dengan lebih terperinci. Siap ada graf. Semuanya boleh tengok. Okey. Soalan tadi saya akan jawab dulu soalan. Okey, invoice nombor 2 kita tanya soalan logo dulu. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ubah logo dan sebagainya, pergi dekat setup. Pergi dekat organization. Okey. Macam mana Puan Nurul yang tadi? Kejap mana chatbox saya? Saya pun dah tak nampak chatbox saya tadi. Okey. Jadi kalau untuk Puan Nurul, siapa yang ada soalan? Sebab benda ni penting. Sebab kita nak receipt dengan invoice tu adalah alamat kita, alamat perniagaan kita, nama perniagaan kita dan juga kita punya logo. Ni penting. Jadi business name ni tukar saja. Contoh kalau bukan demo company Friday, tulislah puding vanilla Cik Isyah ke.
Tak ada masalah. Buat je nama perniagaan tu. Tak ada masalah. Okay. Okay. Saya mute kejap Puan Puteri. Okay. Jadi dekat sini, kalau yang lain-lain ni sales tax number apa semua ni boleh masukkan. Okay, tak ada masalah. Okay. Dekat sini boleh tengok. Okay. Kat sini upload ni boleh select image. Upload ni adalah logo tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dekat receipt nanti kalau nak keluar logo pun tak ada masalah. Selalunya invoice yang akan keluar logo ni. Dekat receipt macam tadi yang saya tunjukkan tak ada keluar logo kan. Jadi at least nama dan bisnes perniagaan dan juga nombor telefon. So ini penting lah, dan email address. Bila masa kalau customer dah dapat receipt, diorang nak refer balik dekat kedai kita, bolehlah tunjuklah. Itu betul lah receipt daripada kita. Tadi saya baru nak buka. Info saya baru sampai pagi ni, saya kena beli nombor baru. Boleh guna apa-apa line ke? Yes, Puan Puteri, tak ada masalah. Untuk telefon baru ni, nak guna apa-apa line tak ada masalah. Boleh sahaja. Okey, jadi saya tunjukkan soalan tadi daripada G Sagil kalau tak silap saya. Puan, saya berniaga printing gambar dah ada buat COD. Macam mana nak buat payment kredit? Nanti dah COD, key in customer dah buat payment. Okey, saya tunjukkan sekarang. Okey, jadi pertama sekali apa yang Puan perlu pergi adalah pergi dekat kita punya website. Okey, kalau untuk invoice, untuk apa-apa yang customer bayar sekeret-sekeret separuh-separuh, jangan guna apps, tapi guna kita punya website. Apps tu hanya boleh upload produk sahaja. Okey, macam Puan G Sagil, tadi saya tengok balik apa yang Puan G Sagil jual. Okey, contoh jual berniaga printing gambar. Okey, tulis printing gambar ni contohnya macam mana? Size A4 ke, mate ke dan sebagainya. Upload produk seperti biasa dekat apps tadi yang macam mana saya tunjuk tadi. Upload je produk macam biasa. Okey, bila dah upload produk, bila customer datang nak beli tapi dia buat bayar sikit-sikit, macam mana nak buat payment kredit dulu, nanti dah COD baru key in customer dah buat payment. Okey, so dekat sini saya tunjukkan untuk Puan Jisagil dan lain-lain, kalau jenis yang macam customer bayar separuh-separuh booking-booking, tunjuk macam ni cara dia. Okey, upload produk seperti biasa tadi. Upload produk seperti biasa saya kata. Kalau buat homestay, add homestay. Kalau buat fotografi, add fotografi. Tapi orang tak akan bayar penuh-penuh lagi. Okey, pergi dekat bahagian bookkeeping. Puan Jisagil pun tengok pergi dekat bahagian bookkeeping, ada nama invoice. Tekan dekat bahagian invoice. Dekat sini ada add new invoice. Jadi add new invoice ni kita tekan. Okey, jadi kat sini saya tutup dulu. Okey, kat sini date dia, hari ini adalah hari invoice yang kita buat lah. Jadi hari ni lah. Due date dia sebenarnya adalah hari yang sepatutnya mereka bayar. So seperti mana yang saya tahu, selalunya kalau orang buat printing apa semua ni, dia mesti ada date, due date dia bila customer kena bayar. Benda tu mahal, customer tak boleh bayar lamsam, letakkan tarikh. Contohnya 13 hari bulan customer kena bayar lah. By 13 customer kena bayar semua. Okey, customer ni kita letakkan customer punya nama. Macam mana nak letak customer punya nama? Tekan T tambah ni. T tambah dekat sebelah ni, tuan-tuan dan puan-puan masukkan nama customer. Contoh nama Karina. Karina lah. Inilah Karina punya, apa orang kata punya, sebab Karina yang nak beli. So Karina ni yang nak bayar ansuran. So masukkan dia punya produk dan dia punya nama. Dan add je lah. Okay, kalau saya back tulis sebab nama Karina dah ada. Okay. Okay, attachment tak ada masalah. Okay, ini kat sini penting. Amount ni kena account ni sentiasa tekan sales. Tekan sales. Kalau delivery fee charge ni baru tekan delivery charge. Bayar RM10 untuk COD. Kalau macam Puan Jisagil tadi, baru tekan delivery fees charge. Tadi macam COD RM10 kan. Lepas ni baru bayar RM10, baru tekan ni. Tapi kalau untuk customer yang ini bukan COD, dia pick up sendiri and dia sebenarnya nak ambil contohlah saya bagi yang paling dekat dengan saya homestay. Okay, tekan sales. Kat sini tekan produk yang kita upload tadi. Contoh saya kata saya homestay. Ambil homestay. Okay, homestay. So description ni kata okay, Abdul beli, Abdul 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau 3 hari 2 malam kat sini mesti 3 hari ya. So dia kena bayar RM450.
Kalau nak bagi diskaun kat sini. Macam tu. Okay. So tekan save. So kita dah ada dekat sini. Back to list. Tekan kat back to list. Kat sini dah ada satu benda. Kat sini dah 400.5 Abdul. Unpaid lagi. Status unpaid. Jadi pergi dekat mata ni. Dia akan jadi macam ni tau. Puan Jisagil. Jadi dekat sini 400.5. Contohnya harga dia adalah 400.5. Printing lah. Printing kau mesti harga 400.5 tapi dia nak bayar deposit dulu. Paid to bank. Kalau dia bayar bank, bank lah. Kalau cash, cash. Okay. Contoh dia nak bayar deposit. Belum lagi. Dia tak bayar 400.5. Dia baru bayar RM50 deposit. Tekan 50. Kat sini tulis deposit. Deposit pertama apa? Okay. Receive payment. Tekan receive payment. So sekarang ni kita dah ada tinggal RM400 je customer kena bayar. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat? Tekan link. Link ni nanti share dekat customer. Share dekat customer, nanti customer boleh tengok. Oh, rupanya 400 lagi balance. Macam mana dia nak bayar dekat tuan-tuan dan puan-puan? Dia boleh scan QR ataupun dia boleh tekan kat link ni. Bila dia tekan link, dia boleh terus bayar yang baki tu, RM400. Dia boleh bayar pakai card, dia boleh pakai online banking dan dia boleh bayar pakai e-wallet. Kan dah senang tu. Jadi, bila dah siap invoice, share sahaja invoice ni dekat customer. Tak ada masalah. Jadi, setakat ini itu sahajalah. Kejap last saya tunjuk. Ini adalah benda-benda yang tuan-tuan dan puan-puan dapat free. Buka saja dekat website kita. Tekan saja masukkan email dan juga kita punya password. Boleh tengok report. Report ni boleh tengok report harian. Okey. Kita tengok contoh apa produk yang paling senang. Nak tengok sebab ni nombor. Okey. Kita tengok ni madu. Ni madu, produk madu ni kita tengok dah 621 dah terjual. Ini kalau untuk berapa hari ni. Kita nak tengok untuk hari ni saja, kita tekan hari ni saja. Kalau nak tengok untuk sebulan, sebulan lah, tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok, contohlah kalau hari ni, ini je produk yang terjual. Baiki screen telefon, satu baru customer. RM100. Kita ada 10 stok, kita ada tinggal 9 je sekarang. So, dah tak perlu kira. Lepas tu kita tengok, oh, dia orang bayar cash, customer bayar pakai cash. Ada tak customer bayar pakai Maybank QR apa? Tak ada. Hari ni customer semua bayar pakai cash. So, ini adalah cara kita nak tengok report harian. Okey, seterusnya kalau untuk sales, nak tengok list sales. Okay. Lupa, saya lupa. List sales adalah sama dengan sales report ni sebenarnya. Okay. Kat sini kita boleh tengok produk-produk list, harga dan receipt. Jadi bila nak tengok receipt ni dekat sini boleh tengok. Boleh tekan. Ni. View ni. And then kat sini refund. Kalau kita nak refund, di samping tadi saya buka dekat receipt apps tadi, refund. Kat sini pun kita boleh tekan refund. Okay. Lepas tu, selain daripada tu, saya nak tunjuk lagi satu last. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh, orang kata boleh eksperimen sendiri. Alamak, macam mana kita nak minta back tadi. Okay. Lagi satu saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan-puan. Stock management ada ni. Ada kita boleh edit produk. Okey. Jadi view produk kat sini boleh, view kategori pun boleh tengok kat sini. Kalau tadi saya ada dapat soalan, boleh tak nak edit produk? Tak ada masalah. Dekat apps boleh tekan 3 titik edit produk. Kat sini pun boleh tekan edit produk. Tak ada masalah. Okey. User management tak ada masalah. Customer management ni macam mana Karina? Customer management kita tambah data. Data customer tadi, kita tambahkan sahaja customer kita. Nanti kita boleh save nombor dia. Kita boleh buat, orang kata, kita boleh buat marketing lah. Boleh share diorang punya, boleh share link kita ke, boleh bagi tahu promo dekat customer. Okey, apa ni? Tadi saya dapat soalan. Puan, tadi saya ada baca kat bawah receipt Puan ada macam tulis pesanan. Macam mana nak buat tu? Macam terima kasih datang lagi tau. Oh, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dekat my profile. So, pergi saja dekat website. Pergi saja dekat my profile. Jadi, dekat sini. Okey, kat sini ada profile. Tekan profile. Okey. Jadi, bila tekan profile, dekat bawah sekali tu ada ni.
custom thanks message. Jadi dekat custom thanks message ni boleh tekan terima kasih dan sila datang lagi ke kedai kami ataupun hubungi kami untuk ada sebarang permasalahan macam tu. Jadi nak print receipt guna print apa? Okey, Puan Nulim pun ada reply boleh guna mana-mana Bluetooth. Ya, dekat Shopee pun ada kalau payday sale hari tu kita ada. Sampai ada customer kita nak print receipt sekarang apa alternatif app. Okey, selalunya kalau untuk Gisagil selalunya usually kalau kita pakai Bluetooth printer dia akan sekali dengan apps dia sendiri. Jadi kalau kalau ada apps dia sendiri tu just install di app sendirilah. Tapi kalau untuk kita punya mesin kira punya ni kita sebenarnya kita boleh print. Selalunya kita akan integrate sekali. Sekejap saya tengok. Tekan dekat bahagian cache, confirm. Dan kat sini kita tekan print receipt. Okay, usually dekat sini kita akan integrate. Boleh nampak ke saya punya ni, saya punya screen? Takut tak nampak pula. Okay, so dekat sini usually memang kita akan nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Bluetooth printer, selalunya dia akan lain Bluetooth printer, lain dia punya apps yang dia perlukan. Jadi nanti dekat sini boleh install jadi apps and kita boleh tekan sekali lah. Kita macam boleh connect. Jadi setakat ini itu sahaja untuk kita punya apps mesin kira. Jadi macam mana tu? Yang share my shop tu macam mana ya? Ada group support tak? Okay, nice question. Okay, sekejap saya ni balik, saya share balik. Okay, kalau share my shop tu macam mana? Seperti mana yang Melana ada tanya, tadi kat sini kita tunjuk. Okay, share my shop ni siapa yang nak boleh activate kan, tapi dia ada charge tambahan lah. Kalau untuk charge boleh tanya untuk Puan Nurlin nanti ataupun Cik Hafiz, siapa-siapa yang datang daripada customer service team kita, boleh tanyakan dekat semula lah diorang tanya pricing. Okay, tekan share my shop. Share my shop ni basically kita bagi kita punya katalog, kita bagi kedai, kita bagi link tu dekat customer. Jadi customer bila tekan link tu, customer boleh beli terus. Dan jangan risau sebab stok tu kita real time. Contohnya kita jual nasi lemak, kita nak bagi customer beli nasi lemak. Jadi kita sharekan sahaja dekat mana-mana Telegram contohnya. Okay, kita share kat sini, kita tekan. Okay, bila customer tekan, customer boleh beli terus. Contoh dia nak beli nasi lemak, ada tak nasi lemak? Nasi campur ada, nasi campur ada. Okay, nasi lemak. Ya, nasi lemak saya nak 3. Beli sekarang. So nanti dekat at the end of ni ada pick up dengan COD. Nak masukkan semua. Okay, jadi kat sini boleh pay now. Okay, nanti boleh bayar macam mana. And bila dah ending tu nanti, boleh tunjukkan dekat, bukan boleh tunjukkan, nanti dia akan appear COD atau pick up punya option. So nanti customer boleh pilih lah. Nanti kita notify balik seller, which is kita, business owner, untuk bagi tahu yang, oh ada customer nak beli. Macam tu. Ada group support tak? Ada Puan Ida. Betul ke saya sebut? Puan Ida kita ada group support actually. Cumanya kalau Puan Ida punya perniagaan tu is a bit complicated and permasalahan tu quite big dan baru kita akan wujudkan group support usually. Sebab selalunya menerusi our team, our customer service punya team, kita punya tech team akan bantu juga dari situ 24/7. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Tapi kita akan jawab within the hour yang they are active lah. And then kita punya tech team sentiasa bekerja juga. Kalau ada problem, waktu tu juga selalunya diorang akan settlekan. So no worries. Setiap kali perlukan activation ataupun update any new things ke apa, kita akan inform. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau macam saya kan repair telefon. Okey, cara yang Puan cakap tadi tu ada, bukan maksud dia walk in, macam dia punya cara order tu lebih kurang macam Shopee lah, macam tu kan.
okey macam saya kan kena walk in sebab nak kena hantar telefon, nak kena repair. Hmm. Lepas tu macam harga kan setiap model dia tak sama tau. Contoh model Samsung, tapi Hmm. Samsung Note 1, model lain Note 2, model lain, harga lain. Mhm. Macam mana saya nak letakkan satu-satu macam Samsung, saya nak letak price dia tu macam mana? Okey, faham? Tak ada masalah. Okey, kejap saya tunjukkan untuk Encik J Phone Tech. Okey, sekejap saya tunjukkan sekarang dekat skrin ya. Okey, sebenarnya kita punya apps ni boleh guna untuk walk-in juga. Nanti Encik boleh letak saja kita punya apps ni telefon, dekat dalam telefon ataupun tablet, letak saja dekat kaunter ataupun dekat kedai, tak kisah. Okey, bila customer datang, tapi ini yang apa yang Encik kena buat dululah. Okey, produk ni kita buat baiki charger port lah contoh contoh saya letak satu telefon. Product description sekarang ni saya letak je dulu Samsung sebab Samsung ada banyak juga kan. Okey, yang ni tak apa kita letak je. Yang ni kita letak servis. Okey. Kita tekan. Okey. Kalau jenis yang ada stok boleh tulis kat sini lah harga yang sepatutnya Encik letak. Kalau benda tu adalah orang kata fix kita letak kat sini. Tapi kalau bukan fix tekan no price. Okay, tekan je no price. Okay. No price ni, kan kat situ ada cost price. Dekat cost price tu tulis harga pembuatan lah. Kiranya kalau memang harga tu adalah 100 lah. Kalau harga dia 120, tak ada masalah. Okay. Kalau macam untuk Encik punya apa ni? Encik punya ni kan upah lain, betul tak? Upah lain dan orang kata harga produk pun lain. Sebab upah tu ikut juga. Kalau telefon tu susah, upah dia lagi besar lah. Kalau telefon tu mudah, senang sikit lah, betul? Okay. Jadi cost price ni kita letak dulu harga pembuatan, harga asal dia without upah. So basically kalau betul lah dia punya Samsung punya rosak ni, RM100, sepatutnya RM100 je lah. Screen RM100, upah tu nanti. Okey, upah kejap lagi. Okey. So initial stock kita tengok dulu. Screen dia ada berapa? Ada 10. Okey, tak ada masalah. Yang ni tekan dekat cash. Ni upload produk, kita letak phone. Okey, kita save produk. Okay. Ini kita save produk dulu. Lepas tu kat atas ni bila customer datang dia nak baiki charger port telefon, tekan kat sini. Okey, so dekat sini dia keluar macam ni. So Encik masukkan terus price yang masuk dengan upah. So awal-awal tadi dah tulis kos pembuatan adalah RM100, betul? Jadi kalau RM20 lah upahnya, tambah je 120. Kalau harga dia, okey macam susah telefon ni tambah 30. Okey, tekan 130. Okey, lepas tu tekan okey. Jadi bila tekan OK, dekat sini dia dah terus set as 130. Bila 130, kita dah tahu harga pembuatan dia adalah 100 yang awal-awal Cik set tadi. RM30 tu sebenarnya tambahan tu adalah upah. Okey ke? J Phone Tech faham tak? Maknanya yang nak tambah RM30 ni untuk dia nak buat payment lah macam tu. Yes, betul. Ini adalah Last last deal lah. kali. Betul. Last kali tu baru Encik nak dia buat payment tu baru tambah dengan harga yang ada upah sekali. Okey, Sebab faham. upah boleh berbeza, betul. Upah kadang-kadang boleh jadi RM50, boleh jadi RM20 macam tu. Jadi upah ni kita key in lah. Contoh macam kat sini. Delete contoh. Dia sekali lagi saya tunjuk. Dia nak baiki screen. Saya tahu screen tu memang 100 je. Screen tu RM100 yang original punya. Okey, lepas tu kat sini nanti tekan je. Bukan bagi ni. Sekejap. Kat sini kita cari baiki charger. Okey, kat sini yang nanti kita letak. Bila set price ni kita letak set-set dengan upah. 130, 130. Macam tu. Okey. Jadi, kejap ada soalan daripada okey ke J Phone Tech? Okey, saya ada soalan lain pula. Kejap, Puan Margaret. Initial stock tu kalau untuk kedai makan kita nak letak apa ya? Boleh ke kalau kita nak letakkan kosong sahaja? Okey.
Kalau kedai makan contoh macam Tom Yum ke macam tu ke, yang macam yang memang tak boleh nak kira. Kalau tak boleh nak kira, tekan sahaja dekat sini. Servis produk. Kalau macam servis produk macam ikan bakar apa semua tu, dia kan selagi ada ikan, selagi tu boleh. Jadi tekan saja dekat servis produk. Like test saja. Okay. Okay. So, kita kat bawah tu. Yang kat apps bawah tu ada scan. Apa fungsi tu ya? Okay. Messi ni saya tunjukkan macam mana. Kalau customer, kalau seller yang ada produk dia yang dah ada barcode, boleh halakan, pergi dekat basket terus, pergi dekat bahagian scan, isikan sahaja produk yang ada barcode. Lalukan sahaja dia dah masukkan siap-siap. Nampak tak dekat saya punya screen tu? Jadi kalau customer dia beli barang-barang yang kita ni contohnya macam cashier dekat Giant, dekat Lotus macam tu kan. Produk yang semua ada barcode. Okey, dah tak payah pilih dah. Tekan je dekat basket tu, tekan dekat bahagian scan. Kita scan je produk-produk yang ada barcode ni. Ni kalau macam ni, product not found maksudnya produk ni kita tak upload lagi. So, kalau produk tu kita scan lagi. Okay, so dah ada 2. So, basically ni macam yang dekat cashier counter yang tet, macam tu. Okay. Yang kat app store, okay. Nanti kat receipt keluar macam mana ya yang untuk upah tu? Okay, kita tengok contoh. Okay, tadi saya kata baiki charger telefon. Okay, kita ambil yang ni. Upahnya adalah RM130. Cash. Confirm. Okey, kalau dekat sini kan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat macam ni untuk macam phone tag dan juga e-Dizan, okey, kalau macam ni dia dekat receipt tak ada apa-apa. Kiranya kita takkan tulis RM30 tu as upah. So customer takkan tahu yang RM30 tu upah sebenarnya. Ini adalah cara dia lah sebenarnya. Cumanya yang macam tadi yang awal saya cakap tu, kalau betul nak buat remarks lah contohnya kan. Nak buat remarks screen. Baiki. Kalau betul nak bagi tahu customer, apa kalau customer tanya, bukan skrin tu RM100 ke? RM30 tu apa? Kalau dia degil macam tu. Okay, kejap ini kita buang. There are items in basket. Kejap. Kejap saya. Okay. Okay, kat sini kalau betul dia nak tulis dekat dalam apa? Dalam tu dekat dalam receipt boleh tulis kat sini add remarks. Tulis RM30 upah. Contohlah kalau dia jenis yang degil yang dia tanya RM30 tu apa pula? Add remarks, tekanlah 130. Tekan cash, confirm. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat dalam receipt. Tu nampak dekat remarks bawah sekali. RM30 tu upah sebenarnya. Macam tu. Ini kalau kita nak noticekan dekat customer lah. Kalau jenis customer yang suka tanya satu-satu kan. Kita tunjuk yang situ RM30 tu upah. Tapi kalau macam saya sarankan untuk jangan bagi tahu lah. Sebab yelah, ini kan bisnes kan. So, buat je macam cara tadi. Isikan sahaja, which is tekan key in sales. Tapi jangan tick ni. Product code apa semua ni. Tapi yang ni kita tekan no price. Macam ni je. Cost price tulis 100. Initial stock tulislah stock berapa. Macam tu. Okey ke? Faham ke semua? Ada lagi soalan tak?